Okey, Assalamualaikum semua. Kita minggu ini kita kembali dalam channel Cikgu Kimia. Minggu ni kita akan belajar mengenai jisim dan inersia. Sebelum kita masuk kepada jisim dan inersia, mari kita lihat konsep jisim dan inersia dalam kehidupan seharian. Okey, pernahkah anda mengalami situasi sebegini dalam kehidupan seharian anda? Lihat buku yang cikgu susun sekarang. Lepas tu bila cikgu tarik buku secara laju, apa akan terjadi? Buku yang di atas kekal berada di kedudukan asalnya tanpa mengikut buku yang cikgu tarik. Okey, situasi seterusnya adalah bila duit shilling cikgu letakkan di atas cupboard, lepas tu kita letak atas cawan ni, letak elok-elok. Bila kita tarik dengan kuat, duit shilling tu akan jatuh ke dalam cawan tanpa mengikut cupboard yang cikgu tarik. Pernahkah anda terfikir mengapa situasi sebegini terjadi? Okey, seterusnya yang ketiga adalah bila kita ke pasar raya, bila mula-mula kita sebelum beli barang tu kita tolak troli tu relax je. Tapi bila barang dah penuh kita akan rasa berat. Kenapa benda ni terjadi? Sekarang kita try. Bila kita tolak cawan dengan daya yang sama, dengan tenaga yang sama, dia jadi senang untuk tolak dia. Tapi bila kita letak sedikit pun berat, kita masukkan sesuatu, cawan ni jadi susah untuk ditolak. Itu adalah hubungan antara jisim dan inersia. Untuk mengetahui lebih lanjut berkenaan jisim dan inersia, kita akan masuk di bahagian perkembangan. Okey, tadi kita dah tengok aplikasi inersia dalam kehidupan seharian. Sebelum tu, jom kita kenal apa itu jisim dan inersia. Jadi, dalam dunia ni, setiap objek itu akan mempunyai jisim di mana jisim ni merupakan kuantiti jirim bagi sesuatu objek. Apa tu jirim? Apa beza jirim dengan jisim ni Okey, jom kita tengok. Jirim ni adalah unsur yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jadi, apabila lebih banyak jirim dalam sesuatu objek, maka lebih besar jisim bagi objek tersebut. Contohnya, macam Cikgu Azra, berat dia dekat bumi ni adalah 50 kilogram. Jadi, bila dia ke bulan, berat jisim dia pun tidak akan berubah di mana jisim dia akan sama iaitu 50 kilogram. Jadi, jisim ni dia memang tidak akan berubah walaupun awak ke planet lain ataupun di mana-mana sekalipun. Jadi unit bagi jisim adalah kilogram ataupun dengan simbol kg. Okey, seterusnya kita beralih kepada apa itu inersia. Inersia ni adalah kecenderungan objek untuk menentang sebarang perubahan keadaan asal objek tersebut dalam keadaan pegun ataupun dalam keadaan yang bergerak. Jadi inersia ni ada dua jenis iaitu inersia pegun dan juga inersia yang gerakan. Jadi inersia ni dia tak sama macam jisim, dia tak boleh diukur. Contohnya tadi jisim kita boleh ukur menggunakan penimbang dan mempunyai unit. Tapi bagi inersia ia merupakan suatu situasi bagi suatu objek. Contohnya macam bila dia tengah pegun, macam mana situasi dia dan macam mana kecenderungan dia untuk bergerak. Jadi inersia ni tidak boleh diukur, tiada nilai dan juga tiada unit. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai hukum gerakan Newton pertama. Okey, gambar di sebelah kanan cikgu ni menunjukkan pengasas bagi hukum gerakan Newton iaitu Sir Isaac Newton. Jadi hukum gerakan ni terdapat tiga iaitu hukum gerakan Newton pertama, kedua dan juga ketiga. Tapi bagi inersia ia merupakan hukum gerakan Newton pertama iaitu dia menjelaskan bahawa objek akan kekal dalam keadaan asalnya iaitu sama ada pegun ataupun bergerak dengan laju malah ataupun dalam satu garis lurus jika tiada daya luar yang akan bertindak terhadapnya. Okey, seterusnya jom kita belajar keadaan-keadaan yang melibatkan inersia. Okay, sekarang cikgu akan terangkan perubahan keadaan objek. Terdapat dua perubahan keadaan objek iaitu yang pertama keadaan asal objek yang pegun dan yang kedua adalah keadaan asal objek yang bergerak. Cuba tengok dua-dua gambar ni ada gambar yang beza kan? Yang satu guna
yang pegol, yang lagi satu bergerak. Untuk yang pertama, next. Untuk yang pertama, keadaan objek yang pegung, maksudnya kita ada cawan, cardboard dan shilling. Kita letak shilling atas cardboard, jadi bila kita sentak cardboard tu dengan kuat, maknanya kita tarik dengan kuat, duit shilling tu akan jatuh ke dalam cawan. Manakala dia tidak akan bergerak mengikut cardboard. Jadinya inisial duit shilling itu mengekalkan keadaan duit shilling iaitu keadaan pegung. Duit shilling itu tidak bergerak bersama cardboard, sebaliknya jatuh disebabkan daya graviti. Untuk yang kedua, keadaan asal objek yang bergerak iaitu bila kereta bergerak dengan laju, apabila dia brake dengan tiba-tiba, kita akan ke depan. Ini menjadi dia mengekalkan keadaan asal penumpang, tetapi penumpang itu akan meneruskan gerakannya ke hadapan macam ni. Macam kita naik bas, macam kita naik kereta api, kalau dia bergerak macam tu, itu dinamakan inersia. Seterusnya, terdapat hubung kait antara jisim dengan inisial. Sebelum ni cikgu dah terangkan kan apa maksud jisim, apa makna inisial. Okey. Term ni kena ingat ya, nanti dalam exam akan masuk, iaitu semakin besar jisim satu objek, semakin besar inisial objek itu. Dekat sini ada 3 gambar yang berbeza, iaitu kereta api, kapal terbang dan basikal. Untuk kereta api dan kapal terbang, dia memerlukan dia mempunyai inisial yang besar. Jadi dia punya berat jisim, dia punya jisim besar, iaitu dia kedua-dua kenderaan ni dia memerlukan masa yang lama untuk diberhentikan. Manakala basikal pula, apabila kita tengah kayu dengan laju kan, kita kayu, lepas tu kita stop tiba-tiba ada batu. Lepas tu basikal tu immediately akan stop. Jadinya disebabkan tu inisial dia sedikit. Jadi jisim dia kurang, jisim dia kecil. Seterusnya. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada kesan inersia. Kalau tadi awak dah tahu maksud inersia, awak dah tahu pasal hukum gerakan Newton dan juga awak dah tahu pasal hubung kait jisim dan inersia. Sekarang kita akan tengok kesan inersia dalam kehidupan seharian kita. Okey, kesan inersia yang pertama kita akan tengok adalah kesan yang positif. Jadi kesan positif inersia yang pertama adalah kepala tukul. Okey, siapa kat sini yang disuka tolong ayah dia mesti kita tahu. Kepala tukul ni bila kita selalu sangat guna, nanti dia akan jadi longgar. Kepala dia akan jadi longgar. Jadi macam mana awak nak ketatkan balik kepala tukul tu? Okey, mula awak pegang kepala tukul tu, lepas tu awak hentak kuat-kuat. Bila awak hentak kuat-kuat, kepala tukul tu dia akan jatuh ke bawah. Jadi bila jatuh ke bawah, kepala tukul tu dia boleh jadi diketatkan balik. Itu adalah kesan inersia yang pertama. Yang kedua adalah payung yang basah. Okey, perasan tak kat sini? Bila kita selalu guna payung kan, bila kita hujan-hujan kita guna payung. Lepas tu bila balik dah sampai rumah ni kita tengok, payung ni ada titis-titis hujan lagi. Macam mana nak keringkan? Takkan kita nak lap kot kan? Kan lama kan? Jadi cara dia adalah dengan gunakan inersia. Macam mana? Pegang payung tu, awak pusingkan payung tu laju-laju. Bila payung tu berpusing, titisan-titisan hujan dekat payung tu pun akan turut berpusing. Tapi bila awak stopkan payung tu, titisan tadi tu dia akan terus berpusing sebabkan oleh inersia. Payung tu dah berhenti tapi titisan tu akan terus berpusing. Bila dia berpusing, dia pergi daripada payung, jadi payung tu boleh dikeringkan. Kalau tak percaya nanti lepas ni, lepas awak dah pergi hujan-hujan tu, awak balik rumah, awak cuba buat. Nanti itu adalah disebabkan oleh inersia. Okey, seterusnya kita tengok pula kesan negatif inersia. Bila ada benda positif, mestilah akan ada juga benda yang negatif. Jadi, apa dia kesan negatif inersia? Okey, kesan negatif inersia yang pertama adalah ia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu. Macam mana inersia ni boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu? Okey, macam ni. Awak bayangkan awak tengah naik kereta ni, bawa kereta laju-laju, tiba-tiba awak bersembang dengan orang sebelah. Tiba-tiba awak tak perasan ni, kereta depan dah berhenti dah ni. Lepas awak pun tekan brake mengejut. Bila tekan brake mengejut, mesti awak akan terkedepan juga kan? Pernah tak? Mesti pernah kan? Bila terkedepan tu yang akan menyebabkan kita ni berlaku kecederaan tu adalah disebabkan oleh inersia. Daripada objek tu dia bergerak laju-laju, tiba-tiba awak berhenti. Awak daripada keadaan yang tu awak akan terkedepan. Jadi untuk kurangkan kesan negatif inersia ni,
Itulah sebabnya kat dalam kereta akan ada beg udara, tali pinggang keselamatan dan juga penyandar kepala. Jadi lepas ni ingat kalau naik kereta pastikan awak pakai tali pinggang keselamatan. Itu adalah untuk keselamatan awak juga, untuk kurangkan kesan inersia. Yang kedua adalah kapal terbang mendarat. Okey, siapa yang pernah pergi ke lapangan terbang, mesti awak pernah tak terfikir kenapa besar sangat ni lapangan terbang ni? Itu adalah disebabkan kapal terbang ni dia besar. Bila besar, jisim dia akan tinggi juga. Tadi kan awak dah dengar kan, kalau jisim yang tinggi maksudnya inersia dia tinggi. Bila jisim tinggi, kapal terbang ni jisim dia tinggi ni, inersia tinggi. Jadi bila dia nak stop tu, mesti dia akan ambil masa yang lama untuk stop. Sebab inersia dia tinggi. Sebab itulah lapangan terbang, dia punya lapangan tu panjang supaya kapal terbang ni boleh ambil masa untuk berhenti. Sebab dia tak boleh berhenti dalam jarak yang pendek disebabkan inersia yang besar. Jadi itu dulu kesan inersia yang cikgu nak tunjukkan kepada awak pada hari ini. Okey, seterusnya kita pergi kepada kesimpulan. Jadi kesimpulannya hari ini awak dah tahu dah apa tu maksud inersia, apa tu maksud jisim. Jadi lepas ni kalau awak dengar je perkataan inersia, awak dah boleh bayangkan dah apa tu inersia. Yang kedua adalah hukum gerakan. Tadi macam Cikgu Amalin cakap, hukum gerakan yang dibuat oleh Isaac Newton. Jadi inersia ni adalah hukum gerakan pertama. Yang ketiga adalah perubahan keadaan. Perubahan keadaan daripada statik macam mana? Apa kesannya kepada inersia dan juga daripada bergerak apa kesannya kepada inersia. Yang keempat adalah hubungan jisim dengan inersia. Hubungan jisim ni awak boleh tengok seperti yang Cikgu Azra cakap tadi, hubungan jisim semakin besar jisim sesuatu, semakin besarlah inersia dia. Contohnya macam kapal terbang tadi. Bila dia besar susah nak berhenti. Macam basikal tadi disebabkan jisim dia ringan, dia senang nak berhenti. Itu adalah hubung kait jisim dan juga inersia. Dan yang terakhir macam yang cikgu cakap tadi adalah kesan inersia. Kesan inersia dalam kehidupan kita ada kesan yang negatif dan juga kesan yang positif. Sebenarnya banyak je inersia dekat dalam kehidupan kita. Contohnya macam awak nak makan pun, botol sos awak, macam sos tinggal sikit awak buat macam ni, awak laju-lajukan botol tu, nanti sos akan terkeluar disebabkan oleh inersia. Jadi itu saja daripada kami, daripada saya, Cikgu Nazatul, kawan-kawan saya, Cikgu Azra, Cikgu Amalin dan juga Cikgu Hafizah. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi.